Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ehsan Yahya dalam Buletin Awani Khas Sabah Memilih. Dan pastinya sejak kebelakangan ini banyak perkara dan juga isu kita ketengahkan kepada anda untuk tatapan umum, khususnya kepada masyarakat Malaysia berkaitan dengan parti politik di Sabah, pastinya menjelang pilihan raya negeri nanti. Dan dalam masa yang sama sebenarnya kita melihat kepada isu-isu rakyat yang dibawakan oleh rakan wartawan kita yang berada di sana. Dan untuk hari ini kita nak bercakap berkaitan dengan Presiden Parti Warisan Sabah, iaitu Warisan, Datuk Seri Muhammad Syafiq Apdal, yang hanya akan mengumumkan sebenarnya nama senarai nama calon yang bertanding apabila sampai waktunya. Dan katanya setakat ini tumpuan diberikan kepada kerjasama antara semua pihak termasuklah komponen parti itu dalam memenangi pilihan raya negeri PRN Sabah. Dan perincian berkaitan dengan berita ini saya akan bawakan nanti kepada anda menerusi rakan wartawan kita, Wakil Esok Awani di Sabah, Ruzaini Zulkifli, selepas ini. Tapi untuk waktu ini kita nak melihat kepada perkara lain dan juga isu-isu lain yang melibatkan Sabah, yang mana 7 September ini ditetapkan untuk Mahkamah Rayuan mendengar permohonan 3 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Sabah untuk menggantung keputusan Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu berhubung pembubaran DUN di negeri itu. Dan kes akan didengar di hadapan panel 3 hakim mahkamah yang diketuai Hakim Datuk Yaakob Mat Sam, dan turut bersidang ialah Hakim Datuk P. Ravintran dan juga Datuk Ahmad Nasfi Yassin. Dan panel 3 hakim turut menetapkan tarikh sama untuk mendengar rayuan semua perayu terhadap keputusan yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Juhar Mahiruddin yang membubarkan DUN pada 30 Julai lalu. Dan Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu pada 21 Ogos lepas menolak permohonan 33 ADUN berkenaan untuk mendapatkan kebenaran bagi memulakan semakan kehakiman untuk mencabar keputusan membubarkan DUN Sabah. Dan juga Pesuruhjaya Kehakiman Leonard David Shim membuat keputusan itu selepas mendapati Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiq Apdal bertindak mengikut Perlembagaan Sabah dan memohon Juhar untuk membubarkan DUN. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan Pilihan Raya Negeri Sabah berlangsung 26 September ini. Manakala penamaan calon pula adalah pada 12 September. Dan itu sedikit rentetan apa yang berlaku, mungkin kemelut politik di Sabah berkaitan dengan cabaran pembubaran DUN yang telah pun berlaku sebelum ini. Tapi dalam masa yang sama untuk kita melihat kepada berita-berita lain berkaitan dengan penyandang ADUN Kemabung, iaitu Jamawi Jaafar Redha, dengan tuduhan negatif dan juga kata nista ekoran tindakannya keluar warisan dan juga menyokong gabungan Tan Sri Musa Aman baru-baru ini. Dan kepada Esok Awani, Jawawi menjelaskan tindakannya itu adalah dilakukan demi pembangunan rakyat dan juga kawasan Kemabung. Malah dia juga menyifatkan tindakan menyertai gabungan Musa adalah kembali ke rumah asal. Kita dengarkan. Jadi pada kali ini orang mempersoalkan kenapa saya kembali kepada rumah lama, tapi mereka tidak memikirkan bahawa rumah lama ini telah pun membentuk kerajaan persekutuan. Jadi saya memikirkan bahawa keperluan di peringkat rakyat itu lebih penting berbanding dengan kepentingan diri saya sendiri. Biarlah satu korban, saya menerima caci maki dan juga pelbagai kata nisnah, tetapi akhirnya rakyat akan mendapat manfaat. Selain itu, Jamawi menegaskan dia tidak dibeli oleh pihak tertentu untuk menyokong gabungan Musa. Sebaliknya, sokongan itu adalah mahu menjalin kerjasama baik dengan pemimpin kerajaan pusat. Ditanya bagaimana hubungannya dengan Muhammad Syafiq, memandangkan dia merupakan anak didik kepada ahli Parlimen sempurna itu ketika di dalam UMNO, Jamawi berkata hubungan mereka masih lagi baik. Sementara itu, ditanya mengenai calon di kerusi Kemambung, ini jawapan Jamawi. Ya, saya menyerahkan berkenaan dengan pencalonan ini kepada pucuk pimpinan, dan bagi saya menjadi calon atau tidak itu adalah perkara yang kedua. Saya akan teruskan hikmat bakti saya kepada masyarakat di kawasan Kemabung, dan mudah-mudahan saya yakin dan percaya bahawa kita akan berjaya dalam pilihan raya pada kali ini.
Pada 29 Julai lalu, Jamawi antara 13 adun yang menyokong Musa hingga mereka mendakwa mempunyai majoriti penuh untuk menubuhkan kerajaan negeri Sabah yang baru. Bagaimanapun, keesokan harinya, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN Sabah selepas mendapat perkenan yang di-Pertua Negeri Tun Juha Mahiruddin. Ini fenomena dan juga mainan politik yang berlaku di Sabah apabila kita melihat ada mungkin dalam kalangan adun yang beralih arah melompat parti dan sebagainya, menyokong dan juga tidak menyokong, dan itu perjalanan politik yang kita bawakan kepada anda dari masa ke masa, dan pastinya isu-isu rakyat dan juga perkara-perkara lain kita tidak tinggalkan. Sebelum ini kita melaporkan bagaimana bekalan air, bagaimana penduduk di rumah PPR dan sebagainya. Kita suarakan dan juga kita berikan platform ini untuk melihat apa sebenarnya yang boleh dilakukan oleh ahli-ahli politik dan juga parti-parti yang akan bertanding dalam PRN nanti. Dalam masa yang sama, untuk kita menjadi dan cara kita dalam menyelesaikan isu-isu rakyat ini. Ini adalah tugas ahli politik dan juga kepercayaan itu diberikan kepada mereka oleh masyarakat dan juga rakyat termasuk pengundi. Tetapi dalam masa yang sama, siapa yang mereka akan undi? Adakah calon-calon itu ataupun senarai nama telah pun dikeluarkan oleh parti politik yang akan bertanding untuk PRN Sabah, untuk kita ketahui siapakah antara individu yang akan diundi oleh rakyat Sabah ini. Jadi kita nak terus saja bersama dengan Wakil Esok Awani Sabah, Ruzaini Zulkifli, yang ketika ini berada di Kota Kinabalu, dan saya difahamkan hujan lebat di sana. Kita dapat lihat keadaan hujan yang cukup lebat ketika ini, Ruzaini. Tetapi ada cerita berkaitan dengan list ataupun senarai nama yang dimaklumkan oleh Datuk Seri Syafiee Apdal apabila ditanya oleh wartawan berkaitan dengan siapa yang akan mengemudi ataupun yang menjadi calon di bawah warisan nanti. Kalau Rozaini boleh kongsikan ketika ini. Ya, terima kasih Ehsan. Sahabat saya di Bukit Kewangan, Ehsan dan juga penonton di rumah. Kami sekarang berada di pekarangan Jejantas, berhampiran lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu, KKIA, di mana sekarang kalau penonton boleh lihat di belakang saya, dan cuaca di Kota Kinabalu ini hujan agak lebat ya Ehsan. Dan kami sebentar tadi baru saja selesai membuat liputan di daerah Kimanis, di mana di lokasi yang tepat adalah di Pekan Bungawan, di mana boleh kami simpulkan di sini adalah satu pelancaran jentera pilihan raya dari pihak Parti Warisan bagi P176 Kimanis yang dirasmikan oleh Presiden Warisan itu sendiri, yaitu Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal. Dan dalam sidang media yang kami turut sertai, boleh disifatkan Datuk Seri belum lagi mempunyai nama-nama yang boleh diumumkan setakat ini, kerana beliau berkaitan dengan wartawan, pihaknya akan mengumumkan apabila waktu yang sesuai, Ehsan. Tetapi apa yang disimpulkan oleh Datuk Seri itu sendiri, kalau boleh biarlah Parti Warisan ini bekerja keras dan mengerah jentera untuk memenangi hati rakyat di kalangan pengundi pada PRN kali ini, Ehsan. Tapi apa yang kami boleh simpulkan juga, Ehsan, ia menunjukkan juga Parti Warisan juga mempunyai momentum yang sangat baik ketika ini. Namun demikian mereka masih mengunci mulut siapakah yang ingin ditampilkan, dan kami menjagakan sekurang-kurangnya penamaan calon dari pihak Parti Warisan akan diumumkan sekurang-kurangnya sebelum 12 September hadapan. Dan kami sebentar tadi juga ada dalam tinjauan tadi, Datuk Seri telah mengatakan beliau mahukan tidak calon-calon ini, yang penting adalah mahu bekerja keras dan juga yang menunjukkan kredibiliti mereka nanti. Kita saksikan sebelah sedikit, Ehsan, hasil temu ramah kami sebentar tadi. Sampai waktu insyaAllah kita akan umumkan. Yang penting dengan kita ialah pastikan bila sampai pilihan raya, saya peringatkan ahli-ahli parti, lihat calon. Kalau itu datang calon daripada parti kita, sokong.
mana calon yang bukan datang daripada parti kita tapi gabungan kita undi dia. Ya, kerjasama kita kena direalisasikan dengan jumlah undi ya, kuasa yang ada kepada kita. Well, kita kena kerja. Tidak ada usaha itu akan berjaya kalau tidak ada kerja, dan kerja pun kena disusun dengan rapi. Ada rancangan dia, kena ada program dia. Jangan hanya kita kerja tidak teratur, tidak ada fokus dia. InsyaAllah, tapi kita kerja keraslah, ya. Jangan menduli kehendak Tuhan. Ya, Ihsan, itu sedikit sebanyak daripada hasil temu ramah kami bersama Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal sebentar tadi di Pekan Bengawan. Di mana kalau kita boleh lihat konteks pendaman calon ini, kebanyakan mereka parti-parti yang akan bertanding ini masih lagi mengunci mulut, dan kami jangkakan sekurang-kurangnya pada lewat minggu ini daripada 28 hingga 30 hari bulan, Ihsan, kemungkinan tokoh-tokoh politik dari Semenanjung akan bertandang ke Sabah dan mungkin mengumumkan sesuatu, di mana kalau sebelum ini beberapa portal telah melaporkan kemungkinan kehadiran Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin bakal bertandang ke Sabah, ya Ihsan. Ruzaini, tadi kita melihat apa yang disebut oleh Datuk Seri Shafie Apdal, tapi dalam masa yang sama kalau melihat kepada parti-parti lain, bagaimana gerakan mereka ketika ini, terutamanya dalam melihat kepada strategi politik PRN Sabah menjelang PRN Sabah, mungkin yang melibatkan Barisan Nasional Bersatu, PAS dan sebagainya, ketika ini di Sabah bagaimana? Ya, Ihsan. Kalau melihat kepada cakap-cakap politik dan hasil pemerhatian kami sejak beberapa minggu ini, tim Astro Awani di Sabah boleh menyimpulkan kebanyakan parti-parti ini sedang bertungkus lumus turun ke kawasan masing-masing untuk bertemu dengan jentera mereka, dan kami mengenal pasti mereka bertemu dengan jentera masing-masing adalah untuk memberikan strategi mereka untuk PRN kali ini, Ihsan. Tetapi apa yang boleh kami simpulkan, setiap jentera yang akan beraksi pada PRN kali ini, mereka akan lebih tertumpu kepada SOP-SOP yang akan mereka lakukan pada PRN kali ini. Ini dah termasuklah bagaimana mereka hendak membuat sesuatu kempen dengan bersesuaian dengan norma baharu yang akan pada kempen pada kali ini, Pak Ihsan. Ruzaini, dalam tempoh ini sebelum menjelang pilihan raya negeri Sabah, kita tahu keadaan dan juga situasinya. Tetapi bagaimana Ruzaini melihat kepada aktiviti-aktiviti kerajaan negeri yang dilaksanakan yang melibatkan jabatan dan juga orang ramai? Adakah dilaksanakan seperti biasa atau ada perkara-perkara yang mungkin terpaksa ditangguhkan ataupun dibatalkan dahulu? Ya, Ihsan, kalau melihat kepada konteks itu, Ihsan, kalau melihat kepada kerajaan negeri, mereka sekarang tengah aktif melakukan pelbagai aktiviti, termasuklah persediaan menjelangnya Hari Kebangsaan pada 31 hari bulan nanti. Manakala kalau dari sudut kerajaan sektor-sektor persekutuan pula, Ihsan, kebanyakan mereka masih menanti juga sebarang keputusan daripada pihak persekutuan, terutamanya dengan kehadiran Perdana Menteri Malaysia ke Sabah ini nanti, Ihsan. Tetapi dalam konteks perkara-perkara berkenaan, apa yang kami boleh sampaikan, kalau dari sudut kerajaan negeri, Astro Awani sendiri telah melaporkan aktiviti-aktiviti daripada Ketua Menteri itu sendiri, di mana beliau telah membuat rover atau siri jelajah di sekitar Sabah dalam majlis pemberian geran tanah dan sebagainya, Ihsan. Dan juga Ruzaini, kita di Astro Awani sentiasa melaporkan berkaitan dengan isu-isu rakyat di Sabah seperti masalah air, PPR dan sebagainya. Ada atau tidak selepas mungkin tinjauan dan juga liputan yang kita buat ataupun ahli-ahli politik yang turun padang untuk melihat kepada keadaan dan juga situasi sebenar yang berlaku kepada rakyat Sabah khususnya? Ya, Ihsan, kalau melihat dari konteks itu, Ihsan, kami boleh simpulkan ada beberapa sudah penyandang, adun atau ahli parlimen itu sendiri telah berkunjung ke beberapa lokasi
Supaya contohnya baru-baru ini kami ke Kiulu berhampiran Tuaran di mana Ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Wilfred Madius Tangau telah mengadakan satu perjumpaan dengan beberapa penduduk di situ untuk mengenal pasti apakah permasalahan yang membelenggu di kawasan itu, di mana sebelum ini teman rakan tugas saya Syaharizal telah membuat liputan berkenaan isu-isu masalah air di kawasan berkenaan, dan Datuk Seri Wilfred Madius telah berkunjung ke kawasan itu untuk bertemu sendiri dengan penduduk-penduduk yang mempunyai permasalahan berkenaan, dan apa yang boleh kami simpulkan, perkara itu telah menjadi perkara yang beliau ingin selesaikan sepanjang kempen ini nanti. Ya, Ihsan. Baik, terima kasih Ruzaini Zulkifli, Wakil Esok Awani di Sabah atas perkongsian itu tadi. Pastinya kita akan sentiasa bersama Ruzaini untuk mendapatkan lagi liputan-liputan berkaitan dengan Sabah sehingga menjelangnya nanti pilihan raya dan juga hari keputusan pengundian pilihan raya negeri Sabah. Kita nak berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini. Baik, ini Sabah memilih. Kalau kita bercakap berkaitan dengan anak muda, pastinya aspirasi dan juga inspirasi itu bagaimana untuk diterjemahkan. Menjadi persoalan utama, adakah suara anak-anak muda ini dapat didengari sehingga ke peringkat tertinggi untuk mengubah landscape politik negara? Adakah parti politik sesuai untuk, atau adakah satu parti politik khusus patut diperjuangkan untuk anak-anak muda, terutamanya di Sabah secara khususnya. Jadi kita nak bersama dengan Syafiqah Zairina S. Zamzaini yang merupakan bekas Ahli Parlimen Belia Sabah ketika ini menerusi Skype. Hello, Assalamualaikum Syafiqah. Waalaikumsalam. Hai. Baik, terima kasih Syafiqah kerana bersama dengan Syawani. Kita nak melihat kepada suasana ini. Adakah benar suara anak muda ketika ini sukar untuk didengari, terutamanya yang melibatkan politik? Benar, suara anak muda sekarang memang susah untuk didengari. Cuba kita ambil contoh di Parlimen baru-baru ini kan. Kalau kita tengok Syed Saddiq, apabila dia mahu menyampaikan, mahu menyuarakan suara anak-anak muda, dia dipanggil budak-budak. Suara dia tu diremehkan oleh suara-suara halus, actually. Suara-suara kasar ahli-ahli Parlimen yang lebih senior. So, dari situ sahaja kita boleh nampak yang memang suara anak-anak muda ni sangat susah didengari bila kita mau bertanya, bila kita mau menyampaikan kita punya pandangan, tidak didengari oleh golongan yang lebih senior. Jadi perlukah ataupun relevankah untuk kita ada satu parti politik yang memang khas dan khusus untuk anak-anak muda ini? Sangat-sangat relevan. Saya rasa masa dia sudah sampai untuk kita ada satu youth-based party. Kalau kita tengok dengan negara jiran kita, kita tengok dengan Indonesia, mereka mempunyai satu youth-based party yang dipanggil Parti Solidaritas Indonesia. Dan di parti itu, Parti Solidaritas Indonesia itu 90% diterajui oleh kepimpinan muda dan 10% diterajui oleh kepimpinan yang lebih senior.
Dan dari situ kita boleh lihat apabila ada youth-based party ini bukan menindakkan kepimpinan yang lebih senior, tetapi cuma kita membesarkan suara-suara anak muda yang sangat susah untuk didengar ni. Syafiqah, ini satu situasi yang mungkin agak-agak sukar bila kita bercakap berkaitan dengan seniority, ada senior dan juga juniornya, dan juga yang paling utama adalah bercakap berdasarkan kepada pengalaman. Bila ahli politik yang berpengalaman mungkin 20 ke 30 tahun untuk mendengar apa luahan dan juga isi hati ahli politik yang mungkin muda 20 ke 30 tahun di bawah, itu mungkin adakah kekangan besar untuk sama-sama merangkumkan idea dan juga peranan politik itu sendiri dalam suasana yang harmoni dan juga lebih baik. Syafiqah melihat ini bagaimana? Saya melihat ini sebagai, saya rasa golongan kepimpinan yang lebih senior, mereka perlu lebih terbuka dalam mengambil pandangan anak-anak muda seperti kami. Jadi bila golongan kepimpinan muda, contohnya dalam parti, bila kepimpinan yang lebih senior, mereka nampak ada pemimpin-pemimpin muda yang berbakat, yang berkebolehan, janganlah ditekan, janganlah dicantas, bimbinglah kami, anak-anak muda ini, sebab masa yang 10 years from now, we will be the leaders of the future. Dan juga melihat kepada perspektif dan juga keadaan di Sabah. Bagaimana Syafiqah melihat kepimpinan anak-anak muda yang ada di Sabah? Adakah mempunyai ramai yang berketerampilan terutamanya dalam menceburkan diri dalam dunia dan juga arena politik? Di Sabah memang banyak, betul lah kalau mau cakap, memang banyak anak-anak muda yang berkebolehan, yang berminat untuk bergiat aktif dalam politik, yang berminat untuk berkhidmat untuk negara, bangsa dan masyarakat, tetapi tidak diberi peluang. Jadi kita harap apabila ada youth-based party ini, apabila ada platform ini, lebih banyak anak-anak muda yang datang bersama, bersatu, untuk berkhidmat untuk rakyat. Sebab kita mahu youth-based party ini apabila ada satu parti yang ditubuhkan berdasarkan suara anak muda, kita harap parti ini perjuangannya berlandaskan khidmat kepada masyarakat dan bukan kepada pangkat. Dan juga Syafiqah, kalau di Sabah kan, kita nak melihat kepada isu-isu utama anak-anak muda yang membelenggu anak muda di Sabah, mungkin apa perkara-perkara kritikal yang Syafiqah rasa perlu diperbetulkan segera, terutamanya kepada ahli politik yang akan bertanding nanti? Isu-isu utama bagi anak muda di Sabah ni kebanyakan gaji minima. People are worried about not having enough money to meet ends. So, itu adalah isu-isu yang sangat penting yang harus diketengahkan oleh pemimpin-pemimpin muda. Ketengahkanlah suara-suara anak muda ini yang bimbang akan masa depannya, yang bimbang mungkin tidak cukup duit untuk menyara kehidupan, yang tidak tahu, yang mungkin ada setengah anak muda juga yang dia tidak tahu apa hala tujuannya. Jadi mungkin boleh dibimbing anak-anak muda ini, diberikan training, diberikan upskilling. Kita upskill mereka supaya mereka tahu apa yang mereka boleh kecapi di masa hadapan. Dan kalau melihat kepada anak muda, pastinya kita ada anak muda lelaki dan juga wanita. Tetapi dalam masa yang sama, kalau kita nak menjurus kepada peranan wanita dan juga anak muda wanita, mungkin Syafiqah boleh mewakili suara anak muda wanita terutamanya di Sabah. Apa antara suara yang Syafiqah nak sampaikan, nak maklumkan, dan juga ini adalah perjuangan anak muda wanita termasuk Syafiqah sendiri? Kalau bagi saya, dan saya pasti banyak juga boleh setuju dengan saya, perjuangan kami wanita, kami mahukan suara kami juga didengar, sebab selalunya, okay, of course, apabila kita cakap pasal anak muda, memang sukar untuk didengar suara anak-anak muda ini. Tetapi apabila wanita, lepas tu muda lagilah susah mau dengarkan suara diorang ni. Jadi kami harap pada masa akan datang lebih banyak peluang yang juga diberi kepada wanita. Sebab wanita pun boleh memimpin juga kan, bukan sekadar menggerak sahaja. Dan kami harap golongan-golongan sini ini janganlah cantas. Golongan-golongan muda yang ada bakat, yang ada kebolehan, bimbinglah kami dan sama-sama kita membangunkan negara, sama-sama kita berkhidmat untuk rakyat, bangsa dan negara kita. Dan apa yang Syafiqah boleh katakan berkaitan dengan penyertaan mungkin nanti golongan anak muda yang akan bertanding dan juga peluang kepada anak muda yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri Sabah nanti? Saya harap
dalam pilihan raya negeri Sabah yang akan datang ni lebih banyak anak muda yang diketengahkan, walaupun saya rasa mungkin agak susah sebab pilihan raya ni agak mengejutkan. Jadi mungkin banyak juga parti-parti yang beranggapan kalau kita letak anak muda, mereka tidak ada pengalaman, mereka kurang mungkin pengetahuan, jadi mereka pun tidak berani mengambil risiko untuk letak anak-anak muda ini. But then there is no other way, you just have to go for it. If you don't give us a chance now, then when is the time to give us a chance? Syafiqah, sekiranya lah contoh seorang anak muda diletakkan di kawasan Don di Sabah, adakah Syafiqah melihat kepada landscape dan juga keadaan pengundi-pengundi di Sabah di kawasan-kawasan tertentu ini akan memberi sokongan kepada anak-anak muda yang akan bertanding itu? Sudah pasti landscape itu it will affect sama ada anak muda itu akan diberi sokongan atau tidak. Contohnya, kalau kawasan itu, especially like urban areas lebih banyak anak-anak muda. So the voter base of youth in urban areas are bigger. Semestinya apabila voter base of youth is bigger, anak-anak muda itu lebih banyak dapat sokongan. Tapi tidak mustahil juga di kawasan-kawasan yang mungkin lebih banyak golongan tua, anak-anak muda juga boleh dapat sokongan. Sebab sekarang ni kita tahu banyak anak-anak muda yang juga prihatin akan isu-isu masyarakat setempat, yang akan prihatin akan isu-isu orang-orang kampung. So there is really no harm in putting young people, but then I do think untuk election yang akan datang ini mungkin tidak banyak golongan muda yang akan diketengahkan. Sebab agak mengejut dan mereka mungkin beranggapan tidak cukup masa untuk train anak-anak muda ini untuk jadi calon yang boleh menang. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Syafiqah Zarina Azam Zaini yang merupakan bekas ahli Parlimen Belia Sabah, dan saya pun orang muda sama dengan Syafiqah, dan kita mengharapkan agar suara ini dapat didengari, dan itu apa yang dilontarkan ataupun apa yang diluahkan oleh Syafiqah. Tapi dalam masa yang sama kita nak melihat kepada bagaimana Sabah memilih nanti peratusannya diberikan kepada kepimpinan anak muda Sabah. Di samping apa yang anak muda Sabah dan juga rakyat Sabah mahukan dalam kepimpinan parti politik yang baharu ataupun kerajaan negeri yang baharu nanti. Itu saja masa yang kita ada dalam Buletin Awani Khas Sabah Memilih untuk waktu ini. Saya Sanahia. Assalamualaikum. Jumpa lagi.